kita perkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, bersama kita ya pada pagi ini iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf Fitri Haji Muhammad, penganjur bersama, dan juga Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faiz Fakri Haji Damit, penganjur bersama pada hari ini bagi acara The Brunei Half Marathon tersebut. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ni bersedia. InsyaAllah. Mesti ada persiapan yang rapi sudah. Persiapan betul. Pastinya. Ya, jadi mungkin untuk soalan pertama mungkin daripada Mas. Baik, kita ingin mengetahui juga dengan lebih lanjut mengenai dengan acara yang akan kita sentuh ini, The Brunei Half Marathon, ya, bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Faiz. Tuan Haji, mungkin dapat dikongsikan. Alhamdulillah, acara larian The Brunei Half Marathon yang akan diadakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin adalah salah satu acara yang memulakan Brunei December Festival yang akan diadakan pada malam 29 November hingga 30 November 2025. Kategori yang diusulkan pada tahun ini adalah 3 km, fun run, 10 km dan half marathon 21.1 km, which is the main event lah. Ya. Untuk makluman juga bagi orang ramai adalah ini yang pertama kali yang akan diadakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Baik, Alhamdulillah. Jadi seketika nanti kita akan kongsikan nanti peta untuk route ataupun tempat larian tersebut, ya. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, insya-Allah akan diadakan pada malam 29 November hingga 30 November 2025. Baik, kita beralih kepada tuan daripada tuan, ya, Tuan Fitri. Mungkin dapat mengongsikan apakah tujuan dan juga objektif acara ataupun aktiviti program ini diadakan. Silakan. Tujuan dan maklumat bagi The Brunei Half Marathon 2025 yang dianjurkan oleh Aerotech dan Royal Brunei Airlines adalah untuk merealisasikan maklumat ke-66 kementerian, iaitu Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Kewangan, Kementerian Pembangunan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dan Kementerian Belia dan Sukan. Acara ini disokong oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Brunei Athletics Federation, Brunei Tourism and Association of International Marathon AIMS bagi mengadakan acara larian di Jambatan Suas. Objektif utama bagi larian ini adalah untuk meningkatkan sports tourism di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah dengan mengadakan acara ini sehari sebelum bermulanya bulan Disember, ianya secara tidak langsung akan membagi inisiatif kepada pelancong untuk melawat dan beriadah di tempat-tempat peranginan di negara Brunei Darussalam. Baik, dan saya percaya juga, ya, Mahirah dan juga Tuan, ya, pastinya juga ini peluang untuk mereka sambil-sambil mereka melakukan aktiviti. Ini kali pertama diadakan melakukan aktiviti tersebut di jambatan sambil-sambil naik tujuh untuk menarik mereka menyaksikan juga keindahan di negara Brunei Darussalam, ya. Pandai. Dan alhamdulillah dengan adanya juga kerjasama daripada jabatan-jabatan ataupun kementerian tertentu dengan sokongan daripada pasukan beruniform, insyaAllah ini keselamatan tersebut insyaAllah akan dapat kita ni sama-sama pertingkatkan, ya. Dan mungkin pada ketika ini ada yang bertanya ni Tuan, mungkin Tuan Muhammad Faiz dapat mengongsikan, masih dibukakankah untuk pendaftarannya ataupun sudah ditutup? Bagaimana Tuan? Bagi lebih lanjut mengenai Brunei Half Marathon ini 2025, bolehlah mengikuti laman sosial kami, Instagram dan TikTok The Brunei Half Marathon. Dan juga alhamdulillah registration bagi untuk marathon ini disambung ke 14 hari bulan November, di-extend. Dilanjutkan lagi, ya? Dilanjutkan lagi until 14 November ini. Dan itu boleh registration, anyone who want to register can register at www.thebruneihalfmarathon.com. www.thebruneihalfmarathon.com.
Jadi masih lagi ada kesempatan ya. Masih lagi ada. Bagi mereka penonton kita yang belum lagi berkesempatan untuk mendaftar, jadi mendaftarlah sekarang. Kita typekan saja di laman sesama yang telah pun dikongsikan tadi. Di sampai bila ni sebetulnya? 14 November. Sehingga 14 hari November lagi. nanti insya-Allah. Sekarang sudah pun berada 11 November. Jadi berkesempatan dalam 3 harian inilah. Betul, untuk mendaftar. Dan berkesempatan untuk lebih kita yang menyaksikan sendiri keindahan di sekeliling kawasan berkenaan ya. Rasanya kalau yang belum bersedia untuk melakukan maraton tersebut masih boleh dibolehkan itu ya. Masih lagi ada masa. Masih lagi ada masa untuk peluang. Ya, tapi kalau sekiranya ada penonton kita ni yang ingin berlari, tapi macam mana kalau ia nak mendaftar atau macam mana tu? Mungkin bolehkan banyak. Itu soalan lah. Sorry. At the moment, we only allowed registered untuk yang runner. berdaftar Yang saja. berdaftar saja untuk mengikuti larian di jambatan. Seperti dikongsikan tadi, ini semua adalah untuk keselamatan. Keselamatan kan? Keselamatan bersama. Rasanya kalau terlalu ramai yang mengikuti, ini sukarlah ya untuk mereka atlet-atlet yang mendaftar ini untuk melakukan aktiviti berkenaan. Dan juga kita ingin kongsikan barangkali peta laluan yang mungkin telah dikongsikan tadi kategorinya. Kita ingin kongsikan track larian tersebut. Kita mulakan daripada larian mana tu? Terlebih dahulu kita kongsikan laluan bagi 3 km fun run. Jadi mungkin narasumber kita Tuan Ashraf ataupun Tuan Faiz mungkin dapat mengkongsikan sedikit ya mengenai dengan laluan tersebut. Jadi sebentar lagi kita saksikan bersama laluan berkenaan. Laluan larian tersebut. Ya. Untuk dapat kita saksikan sekarang. Laluan larian sejauh 3 kilometer. Mungkin dapat berkongsi sedikit mengenai dengan laluan tersebut kepada penonton kita. Becus dulu. Jadi mulanya dari mana tu? Mungkin dapat berkongsi. 3 kilometer. Semua larian ini akan di jambatan Suas itu. So 21 ini 3 kilometer start dari tengah-tengah jambatan, semua dari tengah-tengah jambatan. So it's a one-way road from Temburong to Brunei, Bandar Seri Begawan. Perjalanan daripada Temburong ke Bandar Seri Begawan di pertengahan tersebut ya, di pertengahan jambatan atau finishing. Dia finishing is at the same point, tapi 3 kilometer. It's 21, 10 and 3. So dia dipacah dari 21 dari 3 roundabout Temburong. Untuk 21.1 km tu. Ya, itu untuk 21. So startnya dari Temburong punya side. Going to Kota Batu. Baik, kita dapat saksikan ni tuan ya. Bermula mempunyai ada bagi yang 3 km disediakan stesen bantuan, juga ada ambulans berada di sana, dan di 1.5 km pula disediakan water station. Water station, first aid. Untuk kemudahan bagi para peserta, dan juga terakhir ya di hujung jambatan berkenaan. Dan juga untuk seterusnya kita mungkin dapat kongsikan ya bagi laluan 10 km ya. Seperti dapat kita kongsikan lagi di kesempatan ini mungkin juga dapat kita berbincang-bincang mengongsikan laluan berkenaan. Tadi bagi 3 km hanya 2 laluan ataupun point lah yang disediakan bagi ambulan dan sebagainya, tapi di pertengahan ada water station. Kalau 10 km tuan, ia bermula disediakan 2 km disediakan water station, dan juga ada bantuan ya kepada mereka para pelari ini ya, dan juga mungkin dapat diteruskan tuan. 10 km start, there's 3 water station dari 10 km dari starting line ke finishing line. So kita akan menyediakan 3 water station, and every water station ada first aid juga. Disediakan sekiranya ada bantuan perubatan lah. Jadi untuk perhentian pertama 2 km dan kemudian untuk perhentian kedua 4 km dan juga bagi perhentian untuk mendapatkan water station dan juga aid station itu yang terakhir di 7 km. Baru menuju ke finishing line tu. We also put a portable toilet. Disediakan juga. Ada juga menyimpan
portable dikuatiri. toilet. Ya, Toilet dikuatiri, ya. atau- ya, Ada betul, terlalu betul, nervous. betul. Itu bagi 10 larian kilometer. Dan laluan semua larian. ada. Seterusnya, Semua ada Ya. sebenarnya. Untuk seterusnya 21.1 kilometer rupanya. Kalau yang dahulu terakhir. saya dikongsikan 21 kilometer. Ini yang utamanya. Memang ini itu. dari awal memang 21.1 kilometer ya. Ya. Kita saksikan bersama untuk Laluan. memudahkan bis kita laluan Larian. bagi 21 Aha. kilometer bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faiz mengongsikan kepada kita ni sedikit penerangan bagi laluan tersebut. Setiap 21 kilometer ini, every 3 kilometer ada water station juga. Akan disediakan air, first aid and toilet. So startingnya adalah dari Temburong, roundabout Temburong 4 kilometer inside of selepas roundabout. So, bermula dari sana dan habisnya di Kota Batu. Ya. Baik, seperti dapat kita saksikannya 21 km berkenaan telah pun disediakan juga seperti yang dikongsikan tadi, Ya, adanya water station, perhentian dan juga sebagainya. Dan tiba-tiba ada soalan-soalan yang mendatang di Tuan, ada yang menghantarkan WhatsApp dan juga sebagainya. Katanya bagaimana pula dengan water station tersebut? Adakah ianya disediakan khusus untuk semua pelari ataupun dikhawatiri ada yang berada di paling belakang tidak berkesempatannya untuk meminum air tersebutnya? Bagaimana? Kami sudah membuat research that everyone will have enough water. Inshallah, everyone will have enough water. Yeah, Maklum sajalah ya. Yeah, we will have an extra water, and we have standby water station also, portable water station there. Dan bagaimana pula dengan kawalan di kawasan jabatan berkenaan Tuan? Adakah akan disediakan mereka yang terlibat untuk mengawasi kawasan tersebut? Maklumlah kalau dilihat 21 km yang bermula terlebih dahulu 21 km Tuan ya. Dan ianya bermula pada pukul 11.30 malam. 11 malam lah ya. Dan kita ni maklum keadaan berkenaan memang sunyi. Jadi mungkin dapat dikongsikan sedikit bagaimana dengan keselamatan bagi pelari kita. Jadi kami akan mensyorkan jambatan itu akan sentiasa ada pegawai-pegawai keselamatan memerhatikan kita ni, so it will be ensured that the whole race will be safe and comfortable for every participant. Iya, alhamdulillah. Jadi bagi bis kita yang mungkin tertanya-tanya, alhamdulillah ya, yang mana persiapan rapi sudah pun sebenarnya dilaksanakan dan dilakukan. Apatah lagi kalau kita melihat tadi telah pun disediakan tadi ada perhentian water station dan juga aid station, dan juga ada tadi tanya tadinya ada kaedah portable toilet memang ada disediakan. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau bagi mereka yang mungkin peserta-peserta ini nanti bertanyanya apa yang perlu mereka bawa pada waktu pertandingan itu, mungkin ada yang dapat dikongsikan sedikit barang-barangan ataupun macam mana, apa yang perlu dan tidak perlu dibawalah macam itu. Bagi kemestian menginsurkan dan semua orang membawa peralatan yang untuk keselamatan dorang dan keselesaan dorang. Mungkin during on race day we will provide baggage drop area for them to menyerahkan peralatan dorang arah ke pihak kita, and we will provide some security measures so that sudah disampaikan arah kami, it will not be tampered, so it will be protected and ensure that it will get back to the participants. Dan serta tersebut adakah memerlukan mereka menyediakan sendiri biasanya lampu kelip-kelip dan sebagainya, mungkin bagaimana Tuan? We have worked with the Bridge Building Authority, Brunei Bridge Authority, and they have ensured that the full lighting of the bridge will be insyaAllah. Akan jelas ya untuk pelari-pelari. Dan ada juga khawatir ni Tuan, katanya kami menunggu di sananya bermula pukul 8 di stadium ya. Indoor Stadium. Berubah ya tempatnya, di stadium tertutupnya meninggalkan barangan kami di sana, kenderaan kami di sana. Bagaimana Tuannya security kaminya? Macam mungkin dapat dijelaskan untuk kepastian. Di Indo Stadium there will be a few activities going on, including food vendors, cultural performances insyaAllah, that we will ensure
everyone's safety there, not just the participants yang meninggalkan kereta dorang di sana, but also pengunjung yang akan datang sana untuk beriadah juga, kan enjoy the suasana. Ya. Jadi semasa menantikan mereka yang akan melakukan larian tersebut juga dibukakan kepada mereka ya untuk melakukan ataupun menyaksikan juga kawasan berkenaan. Baik, bagaimana pula dengan mungkin pack bagi registration tersebut? Apa yang disediakan dalam bagi mereka yang mendaftar? So in the race kit, we have included 2XU race shirt, race bib, drawstring bag, microfiber towel. Finisher medal will be provided once, kalau mereka cross the finish line in time lah. Also included will be Royal Sky Miles, e-certificate, a few photography opportunities, free shuttle bus service which everyone will get for the run, and a $10 voucher. Ya, Alhamdulillah. Jadi mungkin di kesempatan ini, inilah peluang kita ni sebenarnya untuk berkongsi jadual perjalanan acara tersebut. Kalau kita melihat ini bagi larian sejauh 3 km, iaitu fun run untuk kategori fun run. Kalau kita melihat di sana pada seawal jam 3.30 pagi, di sana ada check-in open di di Stadium Hassanal Bolkiah. Tutup pindah. Stadium tertutup. Ditutup Indoor Stadium. Stadium sebetulnya tertutup ya, insya-Allah pada awal jam 3.30 pagi. Seperti telah dikongsikan tadi, itulah yang dapat kita saksikan. Mungkin dapat penonton kita melihat seketika ya jadual tersebut. Membayangkan kawasan di Indoor Stadium berkenaan ya. Dan sekali untuk lagi larian seterusnya barangkali kita sekali lagi kepada Auda, Indoor Stadium ya. Di Indoor Stadium, stadium tertutup ya Hassanal Bolkiah, insya-Allah. Takut ada yang menanti kadang ni. Nanti salah tempat pulang sekarang orang. Dan untuk seterusnya bagi 10 km yang dijangkakan pada pukul 3.30 pagi ya. Ini 10 km. Ya. Jadi habis kita check in open di Indoor Stadium juga sebetulnya, dan juga akan berlepas pada pukul 5.50 insya-Allah pagi. Ya, insya-Allah ya. Itu bagi 10 km, dan bagi larian sejauh 21.1 km half marathon. Kita akan kongsikan kepada Auda mengenai dengan 21.1 km kepada Auda ya. Kita kongsikan sebentar lagi. Ya, ini yang kita maksudkan. Kita ingin paparkan jadual atur caranya. Seperti biasa, ini pada jam 8 malam. Pada 29 November. Pada 29 November di tempat yang sama, check-in ya, di Stadium tertutup Hassanal Bolkiah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perkongsian ini sedikit sebanyak ya dapat memberikan persiapan yang rapi kepada para peserta-peserta agar datang lebih awal lah ya, dan untuk membuat persiapan dan persediaan tersebut. Sekali lagi kita kongsikan, insya-Allah pada malam 29 November sehingga 30 November 2025. Baik, kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faiz. Bagaimana pula dengan mereka yang mendaftar? Adakah ada had umurnya tersendiri? Syarat-syarat barangkali. For it's open category. Tapi for kids we have 12 to 14 years old boleh mendaftar, tapi mesti ada dari parents, kebenaran dari ibu bapa. Ya. Tapi dan mesti berlusur dengan ibu bapa juga. Jadi perlu kedua-duanya mendaftar ya? Ya. Tapi kalau 15 ke 17 itu boleh berlari sendiri, tapi mesti ada kebenaran dari ibu bapa juga. Bertulis. Ya, bertulis. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah ini masih lagi dibukakan ya pendaftarannya sehingga 14 November ini. Jadi jangan lepaskan peluang lah bagi bis kita yang ingin sama-sama mengikuti The Brunei Half Marathon yang akan diadakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, yang mana ini adalah antara acara yang dilaksanakan di bawah Brunei December Festival yang ke
Betul. Dan juga untuk terakhir mungkin dapat dikongsikan Jawatan mungkin daripada Tuan Haji Muhammad Faiz sendiri, bagaimana pula dengan package-package ataupun pakaian ataupun baju yang telah pun disediakan. Adakah bila pelari-pelari ataupun mereka dapat menerima? Race kit is available first on the 28th. Ya, race kit available boleh at the moment di Indo Stadium. Ya, race kit boleh diambil di Indo Stadium pada 28 dan 29. Then we might have earlier but to be confirmed yet. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, layari di laman Instagram dan TikTok kami. TikTok yang bagi dikongsikan atau Half Marathon berkenaan. Baik, ada juga tiba-tiba ada bertanya ni. Bagaimana pula dengan jabatan berkenaan semasa larian tersebut, Tuan? Adakah separuh jalan ditutup ataupun keseluruhannya? Keseluruhannya akan ditutup, termasuk 1 kilometer menuju ke Mentiri dan 1 kilometer menuju ke Kota Batu. Tapi segala all the information about penutupan jalan sila double check with our media semasa. Website kan Jadi pentinglah untuk bagi peserta-peserta dan orang ramai yang mengetahui mengenai dengan acara ini. Yang mana bis kita boleh mendapatkan melalui laman sosial mereka di @thebruneihalfmarathon di IG dan juga TikTok, dan melalui laman sesawang www.thebruneihalfmarathon.com. Dan mungkin untuk akhirnya kita mulakan daripada Tuan Faiz terlebih dahulu harapan kepada peserta-peserta dan mungkin kepada mereka yang mengikuti ini. Harapannya untuk akhirnya. Maksud harapan untuk menjayakan pada pesertanya yang menjayakan ini. We want every participant to enjoy this historic moment. Because ini kalilah ini pertama kali alhamdulillah. Ini ganya masanya boleh berlari di jambatan. Betul. So for yang belum register, daftarlah sekarang. Dah masih 3 hari lagi. Masih lagi dibukakan. Daripada Tuan Ashraf sendiri bagaimana? Secara ringkas saja, silakan. Secara ringkas, kami mengharapkan seperti telah dikatakan, peserta mengikuti segala arahan dari pihak penganjur dan pegawai-pegawai keselamatan yang bertugas. Pihak penganjur akan bekerja sama dengan media-media semasa untuk memberi maklumat kepada orang awam dan peserta bagi acara tersebut seperti penutupan jalan dan program-program pada hari tersebut. Dan insya-Allah orang ramai yang boleh menunggu di larian half marathon ini di stadium tertutup. Oleh kerana jembatan Suas itu akan ditutup hanya untuk orang yang berlari dan orang-orang yang bertugas. Jadi kepada penyokong-penyokong boleh berada di stadium tertutup untuk menerima mereka ini pelari-pelari kita ini warriors kita ni. Jadi Puan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita iaitu Tuan Haji Muhammad Faiz Fakhri bin Haji Damit merupakan penganjur bersama. Terima kasih sekali lagi. Dan juga Tuan Muhammad Ashraf Fitri bin Haji Muhammad merupakan penganjur bersama juga. Terima kasih kita ucapkan kerana berkesudian untuk memberikan maklumat berkenaan dengan The Brunei Half Marathon ini. Jadi apapun kita harapkan mudah-mudahan kelancaran untuk aktiviti ini, dan alhamdulillah kita akhiri. Kita ucapkan terima kasih dan juga Tuan, insyaAllah kita bersua lagi dan semoga berjaya juga. Dan juga pada hari ini kami sediakan khusus untuk Tuan berdua, hubungkan inilah dia. Kita ada sebenarnya kunjungan pelari tadi. Ataupun mereka mungkin juga boleh membantu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita sebenarnya menerima kunjungan dan juga lawatan daripada pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid dari Sekolah Menengah Saidina Hassan seramai 47 orang. Alhamdulillah. Dari tahun? Mungkin daripada sini kali Siapa namanya ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akram Alamin bin Muhammad Ajimin. Saya berumur 15 tahun dan kelas 10, darjah 10A. Rakan-rakan pun dari tahun 10? Tahun 10 dan tahun 9. Tahun 9 dan juga tahun 10. Jadi sebelum ni ke mana ni? Melawat ke mana? Mungkin saya melawat di dalam room pemberita. Lepas tu ada chance untuk bercerita lah, macam baca berita juga. Dan juga cikgu. Cikgu dari mana ni?
Cikgu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sodi bin Haji Takong, wakil dari Sekolah Menengah Saidina Hassan. Cikgu apa? Cikgu Maths. Cikgu Maths. Ya, Alhamdulillah. Jadi apa pun kita harapkan mudah-mudahanlah ya lawatan sambil belajar ini akan memberikan ilmu dan juga pengalaman kepada mereka. Dan nampaknya kita ingin mengakhiri rancangan Apa Pagi kita pada pagi ini. Ya, ingin bertanya lebih lanjut tapi apakan daya, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Auda dan juga rakan-rakan kita. Semoga pagi Auda akan terus juga ceria hendaknya dan kita jumpa lagi di lain keluaran. Iya, jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Bye.